dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Hello semua, hari ini kita akan membincangkan topik 5 dalam subjek MPU 3192, Penghayatan Etika dan Peradaban yang bertajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Sebelum kita mula, marilah kita memahami dengan lebih mendalam tentang peradaban majmuk. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti peradaban Asia, India, China dan Timur Tengah, dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Dalam video ini, kita akan melihat secara lebih mendalam berkaitan peradaban pribumi alam Melayu, pengaruh peradaban Asia, pengaruh peradaban Barat, dan peradaban globalisasi yang akan disampaikan oleh ahli-ahli kumpulan yang lain. Selamat menonton. Dalam peradaban pribumi alam Melayu, terdapat beberapa sorotan perkembangan zaman awal, yaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, dan zaman pensejarahan. Yang pertama itu zaman prasejarah, terdapat 4 lagi zaman yang berbeza, yaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan zaman logam atau gangsa besi. Zaman protosejarah bertitik tolak melalui kewujudan kerajaan Melayu kuno atau kerajaan purba seperti Langkah Suka, Kedatua, Gangka Negara, Citu, Loyue, dan Tantan. Dan zaman pensejarahan adalah melalui kemunculan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Pengaruh peradaban Asia-India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera diraja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dengan tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik, kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Legenda Chola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai Empayana termasuk Kerajaan Kedah. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 1500 Masihi. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian, pengaruh India tersebar luas ke Langkah Suka, Kedah, Kuala Selingsing dan Tanah Merah di Semenanjung. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang muncul pada akhir abad. Pengaruh India begitu meluas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Sumbangan tamadun India ialah daripada seni bina, sains dan teknologi, agama, yoga, bahasa dan kesusastraan, falsafah dan ekonomi. Salam sejahtera kepada Ustaz Osman Mustafa dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk kecil dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, iaitu pengaruh peradaban Cina. Pada slide yang seterusnya, saya akan memperkenalkan tamadun Cina. Yang pertama, tamadun Cina merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Yang kedua, peradaban yang terawal di negara Cina ialah di Sungai Kuning, iaitu di kawasan utara
kira-kira 4000 hingga 2000 sebelum Masihi. Yang ketiga, hubungan China dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Yang keempat, semasa pemerintahan Sun Quan, 2 orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain di Semenanjung, Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu. Dan pada masa itulah wujudnya hubungan diplomatik. Yang kelima, pada zaman kegemilaan Kerajaan Sriwijaya, berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Yang keenam, pada zaman dinasti Tang telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Salah satunya, perjalanan laut dari Kuangko dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Yang ketujuh, sejak dari itu, hubungan Cina dengan alam Melayu semakin kuat dan lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Yang terakhir sekali, kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad yang ke-15. Slide yang seterusnya, saya akan membentangkan sumbangan tamadun Cina. Sumbangan tamadun Cina dari segi pentadbiran ialah dinasti Han adalah dinasti yang terpengaruh dalam tamadun Cina. Yang kedua, sumbangan tamadun Cina dari segi falsafah, masyarakat mempercayai terdapat semangat yang kuat dalam setiap benda yang tercipta seperti alam semula tadi. Yang ketiga, sumbangan tamadun Cina dari segi penciptaan, masyarakat Cina telah mencipta sebuah letupan dan kompas untuk menghala ke arah selatan. Sumbangan yang keempat, sumbangan tamadun Cina dari segi sains, masyarakat Cina telah berkemampuan untuk menyediakan katalog bintang. Selain itu, masyarakat Cina turut menghasilkan peralatan astronomi. Sumbangan tamadun Cina dalam unsur moral. Yang terdapat 5 unsur moral. Yang pertama, Ren, bermaksud berkemanusiaan, merujuk kepada sifat-sifat mulia dalam aspek moral dan kebajikan. Yang kedua, bermaksud keadilan, kita haruslah sentiasa membela kebenaran. Yang ketiga, kesopanan, ia bermaksud kita haruslah menjaga perlakuan yang benar dalam upacara keagamaan. Yang keempat, bermaksud kebijaksanaan. Yang terakhir sekali, kepercayaan, ia mengajar kita haruslah sentiasa menepati janji. Yang terakhir sekali, sumbangan tamadun Cina dari aspek sastera. Pada dinasti Song, terdapat banyak sastera baik yang ditulis dalam bahasa vernacular seperti Journey to the West. Slide yang terakhir akan membentangkan mengenai pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Yang pertama, serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu. Contohnya, penggunaan perkataan seperti tauke, angpau dan congsang. Yang kedua, komuniti Baba dan Nyonya. Komuniti Baba dan Nyonya telah wujud di negeri Melaka. Yang ketiga, Cina peranakan. Masyarakat Cina peranakan menggunakan bahasa Melayu Longhip Terengganu. Selain itu, cara hidup, adat, kepercayaan mereka turut menyerupai masyarakat Melayu. Yang keempat, adat. Yang kelima, pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu dari segi kekeluargaan. Yang terakhir sekali, pengaruh Cina ke atas kebudayaan masyarakat dari segi makanan dan pakaian. Komuniti Baba dan Nyonya memiliki 2 budaya warisan, iaitu warisan tradisi Cina dan pada masa yang sama turut mengamalkan ciri-ciri budaya masyarakat Melayu. Pengaruh peradaban Timur Tengah. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan Timur Tengah ini bukan saja mengakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan, dan berbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuhkan dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu melalui pelbagai aspek dari segi agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan, adab, cara hidup, perundangan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, serta pendidikan. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pada 840 Masih, kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam. Kemudian, Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam. Seterusnya, pengaruh peradaban Barat Portugis.
Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque tiba di Melaka pada 10 Ogos dan membuat permintaan untuk membina sebuah markas Portugis di Melaka. Kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, kejatuhan Melaka membawa kemunculan kerajaan Melayu Riau. Portugis telah menjajah Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 selama lebih kurang 130 tahun. Salah satu faktor kedatangan Portugis ke alam Melayu yaitu untuk menyebarkan agama Kristian. Oleh itu mereka datang ke Melaka. Banyak kesan peninggalan Portugis yang dapat dilihat hingga ke hari ini. Antaranya lahirlah masyarakat Serani beragama Kristen di Melaka hasil perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan. Selain itu, wujud beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Portugis yang digunakan dalam bahasa Melayu seperti almari, tuala, jendela, dan garpu. Tarian dan nyanyian masyarakat Portugis di Melaka menjadi warisan kesenian negara. Pengaruh peradaban Barat Belanda. Pada 20 Mac 1602, pihak Belanda telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC). Dalam masa sama, pusat pentadbiran utama Belanda adalah di Betawi, Jakarta, iaitu di Pulau Jawa. Tujuan utama penubuhan VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu dan memonopoli perdagangan biji timah. Untuk mencapai tujuan ini, Belanda perlu menyingkirkan Portugis yang sedang bergiat dalam perdagangan di alam Melayu. Pada tahun 1641, Belanda berjaya mengusir Portugis dari Melaka dengan bantuan kerajaan Johor. Dalam masa sama, Belanda menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Pada tahun 1795, melalui Surat Q, Belanda telah menyerahkan Melaka dan semua tanah jajahannya di timur, buat sementara kepada British bagi mengelakkan tanah-tanah ini jatuh ke tangan Prancis akibat peperangan Napoleon di Eropah. Penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggris-Belanda, Perjanjian London pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun, iaitu dari 1641 hingga 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Menurut sejarah, British mula campur tangan di tanah Melayu apabila Francis Lake menduduki Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786 dan campur tangan ini diteruskan dari tahun ke tahun. Pendudukan British di tanah Melayu telah menyumbang kepada peradaban barat di tanah Melayu yang sangat jelas pada hari ini. Antaranya adalah dari segi kesenian. Muzik-muzik barat seperti rock, balada dan jazz telah diserap masuk oleh rakyat di tanah Melayu dan secara tidak langsung menjadi ikutan masyarakat di tanah Melayu sehingga ke hari ini. Dan ini menyebabkan seni-seni tradisional seperti lagu Dondang Sayang terpinggir. Selain itu, dari segi sosial, penjajahan British telah menyebabkan kemasukan warga asing iaitu India dan China secara besar-besaran. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pencampuran antara masyarakat dari segi budaya dan etika. Oleh yang demikian, lahirlah masyarakat yang berbilang bangsa. Peradaban globalisasi. Globalisasi ini merupakan satu proses meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sebadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses tersebut, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sebadan pada era ini. Era dunia tanpa sebadan ini telah memungkinkan berlaku interaksi dan salingan peradaban berorientasi benua dan sebadan negara menerusi. Yang pertama ialah pemodernan dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Contoh yang boleh kami lihatkan ialah seperti internet, komputer dan smartphone. Ketiga ialah penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain-lain.
Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan berorientasi berbagai bidang, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Kesimpulannya adalah yang pertama, peradaban majmuk. Peradaban majmuk terbentuknya gabungan dan campuran berbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu. Seterusnya, pembentukan negara. Pembentukan negara yang terdiri daripada penduduk, wilayah, kerajaan, dan negara. Poin yang ketiga adalah bangsa. Satu kelompok manusia, satu ikatan ketatanegaraan dan komuniti politik, ataupun dikenali sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa, satu negara, dan satu identiti. Poin yang terakhir adalah negara bangsa. Negara bangsa adalah majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya, dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Sekian, terima kasih.